hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Badan Bukan Kerajaan NGO Aman Palestin Berhad Cawangan Melaka terus menggiatkan usaha menambah dana bagi tabung perwira COVID-19 2.0 yang dilancarkan pada bulan lepas bagi membantu rakyat di negara ini yang terkesan akibat penularan wabak COVID-19. Pengurusnya Muhammad Zulfikar Azlan Muhammad Syarif berkata, sehingga kini kira-kira RM400,000 berjaya dikutip di seluruh negara hasil sumbangan pelbagai pihak dan yakin dapat mencapai sasaran RM500,000 dalam masa terdekat. Katanya lagi, setakat ini Aman Palestin menyalurkan sumbangan kira-kira RM200,000 kepada 2,000 keluarga di Kota Kinabalu, Tawau dan Sempurna di Sabah. Kerajaan Negeri Kelantan akan melaksanakan kempen pendidikan pengurusan banjir melalui paparan media, risalah dan poster kepada orang ramai berhubung norma baru dan prosedur operasi standard SOP di 539 buah pusat pembinaan sementara PPS. Sungguh itu, Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan, Pembangunan Keluarga dan Wanita Negeri, Datuk Mumtaz Muhammad Nawi berkata, seramai 150 hingga 200 petugas dari 7 buah jajahan telah diberikan taklimat serta menjalani simulasi pengurusan PPS norma baru. Menurutnya lagi, mangsa banjir bakal menjalani ujian calitan dan dipantau di bilik isolasi untuk tempoh 24 hingga 36 jam dan selepas disahkan negatif, mereka akan dibawa ke bilik kuarantin dalam khemah berasingan dan menjalani kuarantin selama 14 hari. Namun sekiranya mangsa banjir itu didapati positif COVID-19, mereka akan segera dihantar ke hospital berhampiran untuk rawatan lanjut. Jumlah kes COVID-19 di India mencecah 8,912,907 pada Rabu dengan 38,617 kes baru didaftarkan di seluruh negara dalam tempoh 24 jam. Menurut data terkini dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Persekutuan, 449 kematian dicatatkan sejak Selasa, menjadikan jumlah keseluruhannya maut di negara itu seramai 130,519. Sementara itu, di Los Angeles, Amerika Syarikat pula, daerah paling padat di Amerika Syarikat dengan populasi melebihi 10 juta, akan memperketatkan tahap keselamatan dan sekatannya berikutan lonjakan kes. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya akan disampaikan pada pukul 12.30 hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 3 November 2008, Jabatan Agama Islam Selangor telah melancarkan sistem nikah, cerai dan rujuk secara dalam talian atau online. Majlis pelancaran telah disempurnakan oleh Tan Sri Datuk Abdul Khalid bin Ibrahim, Menteri Besar Selangor, di Kelab Shah Alam Selangor. Urusan berkaitan nikah, cerai dan rujuk masyarakat Islam di negeri Selangor kini lebih mudah, pantas dan tepat berbanding sebelum ini. Urusan yang mencakupi urusan permohonan kursus pra-perkahwinan, permohonan kebenaran perkahwinan, permohonan perkahwinan, aduan serta khidmat nasihat, permohonan cerai, permohonan rujuk dan permohonan salinan surat nikah boleh didapati dengan melayari laman sesawang Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS. Dengan telaksananya sistem online ini, mutu perkhidmatan dapat ditingkatkan serta rekod-rekod akan disimpan dengan sistematik bagi memudahkan pengguna dalam urusan yang berkaitan dengan munakahat. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia.
pendengar dijemput untuk menyertai satu kaji selidik yang dijalankan oleh Radio IKIM. Tempoh kaji selidik ini bermula 2 November hingga 30 November 2020. Caranya mudah saja. Layari laman web www.ikim.my palang kaji selidik dan jawab semua soalan yang dikemukakan. Menariknya juga sebanyak 20 helai t-shirt eksklusif disediakan untuk anda yang bertuah. Jadi, tunggu apa lagi? Kunjungi segera laman web www.ikim.my palang kaji selidik sekarang. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai Abdullah bin Qais, maukah engkau aku tunjukkan salah satu daripada harta perbendaharaan syurga?" Abdullah menjawab, "Tentu aku mahu ya Rasulullah." Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucaplah, "La haula wala quwwata illa billah." لا حول ولا قوة إلا بالله 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 لا حول ولا قوة إلا بالله. Bersama Nurhayati Paradi di Aspirasi 10.1 IKIM, Inspirasi Euforia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar IKIM tak kira di mana anda berada. Moga-moga Allah kurniakan kesejahteraan dan juga keselamatan untuk semua sahabat pendengar IKIM. Masya-Allah. Dan hari ini bertemankan saya Nurhayati Paradi sekali lagi untuk aspirasi 10.1 edisi Khamis. Moga-moga hari ini Allah kurniakan kesejahteraan dan juga dipermudahkan segala urusan. Dan baru saja selesai untuk Warna Pagi bersama dengan rakan-rakan tim Warna Pagi. Dalam konti ada Haji Sufian Amrin dan juga Hazwan Shah. Terima kasih kepada mereka berdua untuk perkongsian aspirasi edisi 19 November 2020. Hari ini merupakan hari lelaki sedunia. Macam tu. Hari lelaki, sambutan hari lelaki sedunia. Hari ini 19 November dan kalau mengikut kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Pembangunan Wanita dan Masyarakat
merupakan hari ini dia kalau macam kita ada sambutan Hari Wanita, ini merupakan hari lelaki. Moga-moga semua lelaki di luar sana, semua lelaki yang berada di sekitar kita menjadi lelaki yang kuat dan teguh pendiriannya. Bercakap tentang lelaki, rijal, ada pewatakan rijal dalam diri mereka, insya-Allah. Sentiasa mendoakan lelaki-lelaki kita supaya mereka menjadi tonggak negara dan tonggak keluarga, insya-Allah. Untuk anda rakan pendengar, kita bakal teruskan perkongsian kita kejap lagi. Kita ada perkongsian tahsinul ibadah dan sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram. InsyaAllah kita akan bersama dengan Ustaz menerusi perkongsian kita, insyaAllah. Dalam sesi soal jawab, anda boleh tanyakan soalan anda menerusi 3 platform yang kita ada. Pertama, anda boleh kongsikan di WhatsApp IKIM di 0112900404 ataupun anda boleh berikan ataupun letakkan soalan anda di bahagian komentar di FB IKIM FM maupun di YouTube IKIM, insya-Allah. Moga-moga dapat manfaat banyak kita dapat perolehi hari ini menerusi sesi soal jawab ini. Awal ini kita bersama dengan Zain dengan Rindu, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, bertemankan saya Nur Hayati Paradi. Malamku kelam, tiada teman bicara, melerai resah, merubah gundah jiwa. Hatiku pilu karena jauh darimu, semua tak tahu aku rindu. Ada dia yang menantiku, sabar menunggu dari dulu. Tak belum kan ada yang lebih sempurna lahir di dunia. Tak mungkin kan ada lebih indah pernah mata melihatnya di dunia. Ku sayu karena jauh darimu, Tuhan pun tahu rinduku. Pada dia yang menantiku, sabar menunggu, sabar waktu. Kan ada yang lebih sempurna lahir di dunia. Tak mungkin kan ada lebih indah pernah mata melihatnya. Semua duka dan tentara tentangku dan ku indah, asal saja melihatmu bahagia. Alaika sallallahu ya Rasulullah, ya Habibullah. Tak mungkin lebih indah pernah mata melihat.
olehku. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih pada rakan sedengar pendengar IKIM yang terus bersama dengan kami untuk berkongsian di aspirasi edisi Khamis hari ini. Untuk pertemuan pertama kita ada tahsinul ibadah dan Masya Allah, kita bersama dengan tetamu kita dalam perjalanan musafir. Moga-moga Allah pemudahkan segala urusan. Ustaz Ahmad Lufi Muharram saat ini di hujung talian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz kerana memberikan kesempatan, ambil masa juga untuk bersama dengan kami melalui sesi soal jawab hari ini, yang mana anda boleh ajukan soalan-soalan anda di FB IKIM FM, di WhatsApp IKIM dan juga di YouTube IKIM, insya-Allah, untuk sama-sama bertanyakan soalan bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Tapi ni Ustaz, untuk sesi soalan jawab hari ini, mungkin awalan ini kita mulakan dengan sedikit mukadimah daripada Ustaz sendiri. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nabi SAW telah mengumpamakan kita di atas muka bumi ini sebagai seorang musafir. Dan bila sebut musafir, maksudnya dia mempunyai destinasi yang asal, yang sebenarnya. Dan apabila seorang musafir berada di mana-mana tempat, dia akan mengambil waktunya sekadar yang diperlukan sahaja. Dan dia akan mengambil keperluannya sekadar yang perlu sahaja. Bahkan seorang musafir akan berusaha untuk meringankan beban, supaya perjalanannya menjadi lebih mudah dan lebih lancar. Dan orang akan menganggap seorang musafir itu adalah tidak cerdik. Apabila dia berhenti di tengah jalan, dia melihat ada suatu tempat yang cantik lalu dia berhenti dalam masa yang lama, ataupun terus tinggal di sana sedangkan destinasi yang sebenarnya ibu bapanya, anak dan isterinya sedang menunggu dia di sana. Maka begitulah juga kita atas muka bumi ini sebagai seorang musafir, maka kita perlu sedar yang mana tempat tinggal kita yang sebenar dan yang mana yang disebutkan sebagai tempat kita bermusafir. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kefahaman kepada kita semua. Amin. Amin, amin. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz untuk awalan mukadimah kita. Dan kita waktu ni kita buka untuk sesi soal jawab kita daripada soalan-soalan daripada rakan-rakan kita. Kita mulakan di WhatsApp IKIM Ustaz. Soalan daripada sahabat kita ni, Aida dari Ipoh Ustaz. Hukum membasuh anggota wuduk hanya sekali sebab yakin dengan basuhan pertama itu sudah rata. Bolehkah macam tu je Ustaz? Maksudnya sekali je basuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fardu bagi setiap anggota wudu adalah sekali. Yang disunatkan 3 kali. Maknanya kalau seorang itu dia basuh sekali, wuduknya sah. Tetapi oleh kerana dia meninggalkan perkara yang sunat, maka perbuatannya itu dihukum sebagai makruh. Dihukum apa? Sebagai makruh. Bila itu dihukum sebagai makruh? Kalau mempunyai air lebihan yang banyak. Tak ada masalah untuk dia basuh 3 kali. Maka makruh untuk dia meninggalkannya. Tetapi ada setengah keadaan, kita jadi haram pula basuh lebih 3 kali. Bukan lebih 3 kali lah, mencapai 3 kali. Bila air yang ada hanya cukup untuk membasuh yang fardu. Cukup untuk basuh fardu. Kalau kita gunakan untuk sunat, memang tak cukup air. Maka pada ketika itu wajib kita berpada dengan basuhan yang wajib sahaja. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya soalan di FB IKIM daripada Nurul Siti Fatimah, kata Ustaz, nak bertanya, boleh tak Ustaz terangkan mengenai mahram bagi seorang perempuan jika sebelah mak dan ayah ada adik-beradik lelaki, adakah sebelah mak ayah mahram bagi perempuan tersebut Ustaz? Kita berbincang berkaitan dengan mahram. Jadi mahram ini didefinisikan sebagai seseorang yang mana kita tidak boleh mengahwininya. Itu disebut sebagai mahram.
Persoalan yang ditanya adik-beradik saudara bagi ibu dan ayah kita. Begitu kan soalannya? Betul. Jadi adik-beradik kepada ibu dan ayah kita bukankah digelar sebagai makcik dan pakcik? Digelar sebagai makcik dan pakcik, sama ada adik-beradik ibu dan ayah kita itu seibu sebapa ataupun seibu sahaja ataupun sebapa sahaja, semua mereka itu adalah mahram. Mahram. Kalau adik-beradik ayah dipanggil am dalam bahasa Arab, kalau adik-beradik ibu dipanggil khal. Dipanggil khal. Semua mereka ini adalah merupakan mahram bagi kita. Baik, seterusnya Ustaz, daripada sahabat kita Abdul Halim. Dia kata, okey. Soalan seterusnya daripada sahabat kita ni, dia kata sahabat kita dilantik menjadi amil pembayaran agihan wang fidyah puasa. Adakah mesti amil selesaikan agihan wang tersebut sebelum datangnya bulan Ramadan yang akan datang, Ustaz? Kita dilantik untuk mengagihkan wang fidyah puasa. Berdasarkan soalan ini, saya jangkakan yang melantik itu bukan daripada pihak berwajib. Maknanya ada individu tertentu yang menyerahkan wang fidyahnya supaya kita serahkan kepada asnaf, iaitu fakir dan miskin. Dalam keadaan seperti ini, adakah dia mesti menyegerakan? Ya, dia mesti menyegerakan. Dia tidak boleh menangguhkan kerana itu adalah amanah yang orang meletakkan atas diri dia, maka dia perlu menyegerakan segera. Tetapi kalaulah dia tangguhkan sampai bulan Ramadan yang baru, adakah ada bayaran yang berganda kepada pihak yang menyerahkan? Tidak ada. Tetapi perbuatan menangguhkan itu adalah salah. Adalah tidak menunaikan amanah. Maknanya dapat sekiranya tanpa uzur. Sekiranya apa? Tanpa uzur. Tanpa uzur. Apa maksud ada uzur? Contohnya dia tak jumpa lagi orang fakir miskin. Cari berbulan-bulan tak jumpa. Jadi itu dikira uzur lah. Tapi kalaulah dia ada sebarang uzur, maka perbuatan itu adalah salah. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya soalan daripada sahabat kita Ustaz, mengenai zakat simpanan. Kita berikan pada kelas taska atau tadika persendirian, maksudnya di kampung-kampung yang memerlukan bantuan kewangan. Apakah zakat kita itu dikira sah, Ustaz? Menyerahkan zakat simpanan kepada taska atau tadika persendirian. Jawapan dia, zakat ini perlu diberikan kepada orang. Perlu diberikan kepada kegunaan persendirian. Maka kalau kita berikan misalnya kepada guru yang mana memang fakir miskin, contoh, maka kalau kita berikan kepada pengusaha yang mungkin ada bebanan hutang yang tiada duit untuk melunaskannya, atas nama dia penghutang gharimin, atas nama dia fakir miskin. Tetapi kalau atas semata-mata nama taska dan seumpamanya, maka di dalam mazhab al-Imam Syafi'i tidak sah. Baik, seterusnya Ustaz, soalan daripada Abdul Halim Ustaz. Afdal membaca wirid lepas maghrib dahulu atau langsung bangun untuk solat hajat? Macam mana Ustaz? Yang mana lebih afdal selepas solat maghrib dan kita mahu mengerjakan sembahyang hajat? Adakah terus kita mengerjakan sembahyang hajat ataupun kita selesaikan dahulu wirid selepas solat? Jawapannya, afdalnya adalah kita menyelesaikan dahulu wirid selepas solat, kemudian barulah kita mengerjakan sembahyang sunat selepas itu. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan kita akan berhenti rehat seketika. Untuk rakan pendengar, jangan ke mana-mana. Teruskan hantarkan soalan-soalan anda. Kita akan sambung lepas kita berhenti rehat. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran waktu ini menerusi sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram di dalam Tahsinul Ibadah. Meraihkan soalan-soalan daripada sahabat-sahabat pendengar. Soalan seterusnya Ustaz, kita ada sahabat kita Khairi dari Kuala Lumpur. Soalannya berkenaan dengan rambut bayi yang telah dicukur tapi tak ditimbang dan rambut telah hilang Ustaz. Bagaimana nak tahu berat rambut dan penyelesaiannya bagaimana Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rambut yang dicukur telah hilang. Jadi kalau dah hilang tu, cari lah. Kalau sudah tidak ditemui, kita beri anggaran. Lebih kurang biasanya, kalau bayi yang seperti itu, lebih kurang yang kita ingat dalam ingatan, maka beratnya berapa? Kita tanyalah orang lain. Anak dia lebih kurang berapa? Kita bayar, dan kalau kita nak pastikan lagi, kita lebihkan. InsyaAllah kita sudah melunaskan hukum sunat untuk mensedekahkan mengikut timbangan rambut bayi yang baru dilahirkan. Baik, seterusnya Ustaz, soalan daripada bint Kasar kata, mohon pencerahan tentang pertama, duit hasil buah sawit setiap bulan dikira harta waris. Nombor dua, bonus daripada Felda setiap tahun dikira harta waris kepada anak-anak dan ataupun ibu saja sekiranya ibu masih hidup. Macam mana Ustaz? Adakah itu bila kata waris tu untuk anak-anak ataupun ibunya sebab ibu masih hidup lagi Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi kepada yang bertanya. Soalan yang pertama, adakah duit hasil buah sawit setiap bulan dikira harta waris? Apabila si mati meninggal dunia, maka kebun kelapa sawitnya itu adalah menjadi hak waris. Menjadi hak waris. Dan contohnya mereka tidak mengagihkan. Namun status pemilikan setiap waris adalah bergantung kepada kadar faraid mereka. Jadi setiap hasil yang dikeluarkan setiap bulan akan dibahagikan mengikut bahagian faraid. Contohnya kalau ada yang dapat 1/8 ibu contohnya. Maka 1/8 daripada hasil itu adalah milik ibu. Dan begitulah seterusnya. Ini selagi mana kebun itu belum dibahagikan secara pecah tanah. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan bonus yang diberikan. Jadi bonus yang diberikan itu adakah milik semua waris ataupun ibu sahaja? Maka dia bergantung kepada bagaimanakah kaedah Felda menguruskannya. Maksudnya siapakah yang dinamakan oleh Felda sebagai penerima bonus tersebut? Sebab bonus tidak dikira sebagai harta pusaka. Sebab dia adalah harta baru. Harta pusaka ni untuk harta apa? Harta lama sedia ada ketika si mati itu meninggal dunia kan. Jadi bonus ni dikira harta baru, maka dia bergantung kepada siapakah yang dinamakan sebagai penerima. Maka orang itulah yang berhak menerimanya. Baik, soalan seterusnya Ustaz daripada Nur Aini kata tentang fidyah beras. Pada siapa saja fidyah ni boleh diberikan Ustaz? Fidyah beras diberikan kepada fakir dan miskin. Siapa yang kita kenal pasti sebagai fakir yang miskin yang mudah-mudah ta'rifnya, orang yang mana pendapatannya tidak mencukupi keperluannya, keperluan asasnya. Maka itulah fakir dan miskin, maka bolehlah menyerahkan fidyah tersebut kepada mereka. Seterusnya Ustaz, soalan sahabat kita di WhatsApp IKIM Ustaz berkenaan dengan solat. Bolehkah gabungkan solat sunat fardu dengan solat sunat yang lain? Yang kedua, apabila jadi makmum solat jenazah, jika tak hafal baca doa selepas takbir, boleh tak kita selawat saja Ustaz? Kamil Ahmad. Soalan yang pertama, adakah boleh menggabungkan sembahyang fardu dengan sembahyang sunat? Jawapannya tengok jenis sembahyang sunat tersebut. Ada sembahyang sunat yang boleh digabungkan, ada sembahyang sunat yang tidak boleh digabungkan. Secara ringkasnya, sembahyang sunat yang boleh digabungkan ni dipanggil sunat ghairu maqsudah. Contoh, sembahyang hajat, sembahyang taubat, sembahyang tahajud, sembahyang tahiyatul masjid, sembahyang istikharah, sembahyang sunat wudu, ini semua boleh digabungkan.
Adapun semayang rawatib, semayang duha, semayang witir, maka ia tidak boleh digabungkan dengan semayang fardu yang lain. Soalan kedua apa dia? Berkenaan dengan solat jenazah, kalau tak hafal doa-doanya, bolehkah setiap kali takbir tu baca selawat sahaja Ustaz? Yang pertama, kalau tak hafal, hafallah. Hafal. Sebab doa tu ringkas sahaja. Doa itu ringkas sahaja. Dan adakah dia boleh digantikan dengan selawat? Tidak boleh. Tetapi dalam tempoh yang dia belum sempat hafal, maka memadai dia diam sahaja. Tapi sebenarnya doa tu ringkas sahaja. Kita hafal yang paling ringkas. Contohnya kan, dia punya doa dia, Allahumma ghfir lahu. Dah, cukup. Mungkin dia bayangkan yang panjang tu dia tak hafal. Kalau sekadar melunaskan yang wajib, maka memadai Allahumma ghfir lahu. Saya rasa Allahumma ghfir lahu ni seminit je hafal. Ataupun 5 minit lah. Jadi ambillah masa untuk hafal. InsyaAllah, insyaAllah. Seterusnya Ustaz, daripada Mak Ngah kata, ketika beliau bermusafir singgah solat bertembung dengan solat jenazah, perlukah sahabat kita ni ikut serta atau perlu utamakan solat wajib saja dahulu? Daripada segi perlu, tidaklah wajib. Kalau tanya soalan perlu, maknanya wajib ataupun tidak wajib, memang tidaklah wajib. Tetapi daripada segi bagus, afdal, iyalah. Di samping kita semayang wajib, kita gabungkan lagi dengan semayang yang sunat. Mungkin fardu kifayahnya sudah terangkat dengan orang lain melakukannya kan. Tetapi kalau kita menggabungkan, kita semayang jenazah, kita juga menunaikan hak seorang Muslim. Kemudian setelah selesai semayang jenazah, barulah kita semayang fardu. Di situ sebenarnya peluang pahala untuk kita. Masya Allah. Seterusnya Ustaz, daripada Temerloh Zam, adakah sahabat kita perlu mufarakah sentiasa kerana imam tertentu ini di masjid bacaan Fatihahnya diakui ramai memang salah Ustaz? Macam mana Ustaz? Sekiranya dipastikan bahawasanya imam itu Fatihahnya salah, yang memastikannya itu memang ulama yang faham, maka sebenarnya kita memang tidak boleh bermakmumkan imam tersebut. Menjadi tanggungjawab pentadbir masjid untuk mengingatkan imam supaya membaiki Fatihahnya. Sementara dia membaiki Fatihahnya, dia tidak boleh dibenarkan menjadi imam. Maka sebab itu hati-hati orang yang suka jadi imam tetapi tidak layak. Maka kerana apa? Dia akan membawa tidak sah solat kepada orang lain. Jadi justru kita perlu ambil berat perkara ini. Pihak pentadbir masjid perlu cana. Jangan kerana malu Allah kita biarkan saja satu orang yang Fatihahnya tidak betul untuk jadi imam. Dia akan menyusahkan jemaah yang lain. Adalah sesuatu yang tidak bagus segi agama. Satu orang jadi imam sedangkan orang lain tidak suka kepadanya. Dan tidak suka itu adalah tidak suka yang wajar. Iaitu apa? Iaitu Fatihahnya tidak betul. Tidak betul. Baik, Alhamdulillah. Seterusnya kita ada soalan dari Gunung Semanggul, Muhammad Khair Haji Yusof. Ustaz, soalannya berkenaan dengan pemberian zakat. Bolehkah dikeluarkan dengan cara memberi padi beras sebaiknya, bukan dengan cara membayar duit seumpamanya? Membayar zakat padi, memang sepatutnya padilah yang dibayar. Itu asal. Jadi kalau ditanya boleh tak membayar padi, itu memang asal cara dia. Yang kita bayar duit itu yang cara kedua. Maka tidaklah ada apa-apa masalah untuk dia membayar padi. Baik, seterusnya Ustaz, berkaitan dengan solat juga, Khairi Razali daripada Kuala Lumpur, sujud sajadah, bolehkah baca selawat Ustaz? Kalau ditanya soalan boleh ataupun tidak boleh, memanglah boleh. Tetapi afdalnya pada waktu sujud sejadah, bacalah perkara yang disunatkan kita baca ketika sujud sejadah. Kecualilah kalau kita tak hafal. Kalau kita hafal, maka sudah tentulah doa itu ataupun zikir itulah yang afdal dan paling utama untuk kita baca. Baik, seterusnya Ustaz, tentang solat batal atau tidak. Daripada Salma Mahmud, bagaimana status orang yang berdehem ketika menunaikan solat batal atau tidak Ustaz?
Masalah orang yang berdehem ketika bersolat, adakah batal ataupun tidak? Jawapannya, ia boleh batal sekiranya apa? Dia tahu. Yang kedua, sekiranya ia mengeluarkan suara yang menghasilkan huruf. Menghasilkan apa? Huruf. Menghasilkan huruf. Contohnya ehem. Tu dah berapa huruf tu? Ada ha, ada mim. Maka ia boleh membatalkan solat. Baik, seterusnya daripada Mariani Mat Tahir, Ustaz. Bagaimana nak bayar duit kepada tuan empunya yang pernah kita ambil masa lampau, Ustaz? Mungkin tak jumpa tuan dia. Yang pertama, kita perlu cari dia. Maknanya orang ni dia adalah waktu nakal-nakal ingin ambil harta orang. Sekarang ni dia dah taubat. Dia ingin melunaskan bayaran tersebut yang sepatutnya dia lakukan. Tetapi sudah tidak dapat dikesan lokasi orang tersebut. Jadi apa yang dia boleh buat? Kalaulah setelah dia berusaha, dia usaha dulu cari niat, cari. Contohlah kita kata memang dah lost contact, tidak dapatlah diketahui ataupun agak sukarlah untuk dikesan, maka pada ketika itu apa yang dia buat? Maka dia bersedekahlah pada sejumlah wang yang tersebut kepada fakir miskin dengan diniatkan pahalanya kepada si fulan. Moga-moga nanti di akhirat si fulan itu puas hati. Dia kata tak apalah, saya tak tuntut sebab ini pahala yang kau sedekahkan kepada saya. Baik, seterusnya Ustaz, soalan daripada sahabat kita ni, sekiranya seorang itu menyewa tanah bendang kepada orang lain dan hasilnya melebihi nisab, siapakah yang perlu membayar zakat? Pemilik tanah atau penanam padi tersebut yang telah menyewakan tanah tersebut? Yang menyewa tanah bendang tu. Seorang menyewakan tanah. Ya. Seorang menyewakan tanah untuk dibuat bendang. Jadi siapa yang perlu membayar zakat? Pemilik bendang, bukan pemilik tanah. Pemilik bendang, pemilik sawah, pemilik padi, dialah yang bayar zakat. Bukanlah pemilik apa? Pemilik tanah. Pemilik bendang tu pemilik tanah kan, Ustaz? Ke macam mana? Tak, maksud saya pemilik padi itulah sawah. Sawah Dia tu. dia sewakan tanah. Dia sewakan tanah, begitu kan? Dia sewakan tanah untuk dibuat bendang, dibuat di tadi. Jadi pemilik padilah bayar dia punya zakat dia. Baik, seterusnya Ustaz. Pemilik tanah tidak. Duit yang diperolehi daripada bayaran pampasan kemalangan, perlukah dikeluarkan zakat, Ustaz? Duit yang diperolehi dari bayaran pampasan Kemalangan. aksiden perlukah dikeluarkan zakat? Kalau menurut Jabatan Zakat di Malaysia, sebarang pampasan dia diperolehi, maka ia perlu dibayar zakat. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Kita akan berhenti rehat sekejap Ustaz. Untuk anda rakan berniaga jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di IKIM. Saya rasa kita teruskan dulu boleh tak Ustaz? Kita teruskan sampai habis sebab Ustaz pun mengejar masa kan Ustaz. Daripada Hazianah Nordin dari Kuantan. Macam mana nak tahu waktu Isra' Ustaz? Isra'. Bagaimana mengetahui waktu solat Isra'? Apabila terbitnya matahari dan matahari itu naik sepergalahan, lebih kurang daripada syuruk tu kita tambah 25 minit lah. Syuruk kan dekat kalender tu syuruk, kita tambah 25 minit. Selepas itu barulah masuk waktu untuk kita sembahyang Isra'. Kemudian masa dia itu lebih kurang daripada tempoh tersebut lebih kurang 20 minit lah. Itulah waktu untuk mengerjakan solat Isra'. Menurut pendapat ulama yang mengatakan ada yang disebut sebagai solat al-Isra'. Baik. Soalan seterusnya Ustaz daripada sahabat kita Aida dari Ipoh berkenaan dengan hukum membaca doa iftitah semasa imam membaca surah Al-Fatihah. Boleh ke Ustaz? Hukum membaca doa iftitah. Ya. Memang apabila kita masuk dalam solat, kita baca doa iftitah.
walaupun ketika itu imam sedang membaca Fatihah. Seterusnya Zamri daripada Pokok Seni Ustaz, solat jenazah tanpa wuduk sah atau tidak Ustaz? Semua solat mesti dikerjakan dengan wuduk. Kalau air tak ada, tayamum. Nabi SAW bersabda, la tuqbalu salatun bighairi tuhur. Tidak diterima sebarang solat. Apa juga solat tanpa ada Wuduk. bersuci. Maka solat jenazah pun solat kan? Maka mestilah bersuci. Baik, seterusnya daripada sahabat kita Kepala Batas Seberang Perai, seorang ibu, jika anak dalam keadaan lampin ada najis, dalam keadaan tersentuh dengan ibu tadi yang sedang solat, adakah sah solat ibu tersebut Ustaz? Kalau sekadar tersentuh sahaja tidak memudaratkan solat. Kalau anak tu dia naik atas belakang, di situ perbincangannya. Kalau sekadar anak tu sentuh kita, tersentuh dia menyentuh, kedua-dua keadaan itu tidaklah membatalkan solat. Seterusnya Ustaz, bagaimana status seorang mengambil wuduk tanpa menggosok anggota wuduk? Cuma mengalirkan je air daripada getah paip. Hukumnya sah. Wuduknya dihukum sah, tetapi dia kuranglah daripada segi sunat. Kerana disunatkan, ketika kita ambil wuduk, kita gosok anggota tersebut. Kalau di dalam mazhab Al-Imam Malik, wuduknya tidak sah. Tapi mazhab Syafi'i, hukum wuduknya masih sah. Tetapi ada kuranglah sebab menggosok anggota itu dihukum sebagai sunat. Meninggalkan sunat adalah mengurangkan pahala. Baik, Alhamdulillah. Kita sampai ke hujung-hujung Ustaz. Ustaz mengejar masa. Kita hormat kepada Ustaz juga. Hujung ni mungkin Ustaz boleh berikan kesimpulan untuk perkongsian kita pada hari ini. Titipan pesanan Ustaz untuk rakan-rakan pendengar kita. Silakan Ustaz. Jadi di hujung ini kita semua niat apa yang kita dengar kita amal dan sampaikan. Masya Allah, ringkas. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini. Curi-curi masa juga untuk bersama dengan kami menjawab soalan-soalan yang banyak daripada sahabat-sahabat pendengar. Apapun kami doakan semoga Ustaz selamat pergi dan selamat kembali. Dapat berkongsi lagi minggu hadapan untuk tahsin ibadah. Kita sambung untuk perkongsian Matan Zubat. Terima kasih banyak Ustaz. Selamat bermusafir Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Mulakanlah kerja dengan niat yang satu untuk mendapat keredaannya. Bukan segala urusan dipermudahkannya agar sentiasa dalam kebaikan. Barulah hati kita akan terasa tenang dan bersyukur dengan apa yang ada. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Buruk dan baik itu ketentuan Allah, kitalah jua yang memilihnya. Amal yang baik akan membawa ke syurga, amalan buruk merempah neraka. Hanyalah iman, amal dan juga takwa menjadi bekal dalam hidup kita. Hanyalah iman, amal dan juga takwa menjadi bekal dalam hidup kita. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup
jawapan dalam setiap permasalahan. Ikuti sesi bersama Yang Amat Arif, Dato' Dr. Haji Muhammad Naim Haji Mohtar, Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Yang berbahagia Profesor Dato' Nur Aziah Haji Muhammad Awal, Profesor Undang-Undang Keluarga, Wanita dan Kanak-Kanak. Dan yang berbahagia Tuan Haji Ikram Hussein, Kaunselor berdaftar, menerusi segmen Dari Hati, Jumaat 9 malam hanya di IKIM. Dari hati, kita berkongsi, mencari solusi. Kurma Hidayah dah makan. Cek pelitup muka, cek hand sanitizer, cek bekalan makanan, cek. Okey, sudah. Assalamualaikum. Maaflah. Macam ni lah rutin saya setiap pagi. Sambil siapkan sarapan untuk anak-anak, mulut ni tak berhenti mengingatkan macam-macam kat mereka sebelum mereka pergi sekolah. Jujur saya cakap, saya memang tak ada pembantu. Semua benda buat sendiri. Bila sediakan makanan untuk suami dan anak-anak, memang puas hati. Lagi-lagi dengan musim pandemik sekarang ni, saya setiap hari bekalkan makanan kepada mereka ke sekolah. Kita tahu perkembangan dan masalah mereka. Anak-anak dan suami akan lebih rapat dan lebih kasih sayang kerana kita akan saling membantu. Tapi letihlah sikit. Semua kena urus sendiri. Kalau saya ada kerja luar, lagilah tak boleh nak cerita letih tu macam mana. Saya ada bercerita dengan kawan-kawan yang situasi sama macam saya. Mereka cadangkan saya amalkan Serai Mas Kurma Hidayah Plus. Saya pun terus cuba. Saya amalkan Serai Mas Kurma Hidayah Plus ni 2 sudu pagi dan malam sebelum makan. Alhamdulillah, bangun pagi rasa bertenaga, macam bateri penuh dan lebih bersemangat. Suami dan anak-anak pun perasan perubahan saya. Nak ke usrah dan kelas mengaji pun tak letih dah. Jika dibandingkan dengan sebelum ni, tak bertenaga dan cepat letih. Tapi sekarang, saya dibantu dengan Serai Mas Kurma Hidayah Plus yang mengandungi nutrisi tambahan semula jadi untuk kekal bertenaga sepanjang hari. Itulah rutin saya setiap hari. Sesiapa yang nak cuba Serai Mas Kurma Hidayah, hubungi 013-782-5282. 013-782-5282. Saya dah cuba Serai Mas Kurma Hidayah. Anda bila lagi? Dapatkan di kedai jamu di seluruh Malaysia. Serai Mas diiktiraf oleh Super Health Brand. Serai Mas, raja segala herba. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan Popo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. Nata'awan fi mattafaqna. Mari kita bekerjasama tolong-menolong dalam perkara-perkara yang kita sepakati. Wa nata'adzar fi makhtalafna. Mari kita berlapang dada menerima perbezaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila bersyariah hidup lebih indah, dengarkan syariah dan perundangan setiap Selasa jam 10 pagi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Daripada saya, Ustaz Abdul Somad. Mahu tahu rahsia untuk cergas sentiasa, senyuman ceria riang sepanjang masa, minuman lazat sungguh nikmat. Abang mahukanlah susu kambing, kakak pun mahukanlah susu kambing, adik mahukanlah susu kambing. Tahu kegemaran kami semua, las susu kambing. Saya masih belum buat akikah untuk anak lagi. Ya, akikah adalah sunat muakkad. Tak semua rasa akikah tu mudah. Kadang-kadang tak sempat. Sampai terlupa. Apa abang ni cakap sorang-sorang? Ni saya jumpa akikahcenter.com. Sembelihan di Mekah. Dapat video rakaman sembelihan, siap ada sebut nama anak lagi. Harga pun okey sangat. RM499 je. Daftar cepat. Akikah apa tadi? akikahcenter.com. Buku
Faraid dan Perancangan Pewarisan Harta Beku, Bidang Kuasa dan Cabaran di Malaysia membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan faraid dan perancangan pewarisan umat Islam. Buku yang mengandungi 6 bab ini disusun mengikut urutan bagi memudahkan para pembaca memahami perkara-perkara yang dibahaskan. Antaranya termasuklah konsep harta dan hukum serta falsafah faraid menurut Islam. Selain itu, kupasan isu harta beku yang berpunca daripada kegagalan dan kelewatan pewaris dalam menyelesaikan urusan pembahagian pusaka selepas kematian pemilik harta turut dibincangkan. Dapatkan buku terbitan IKIM ini di www.ikimniaga.my atau hubungi 03-6204-6389 atau 03-6204-6388 untuk info lanjut. Diskaun hebat menanti anda. Bayangkan anda mempunyai rumah sebesar alam di syurga kelak. Subhanallah, indah bukan? Marilah kita memberi sumbangan dan membina Masjid Baitur Rahman Alam Sari Kajang untuk pahala yang berterusan. Menyumbanglah di www.baiturrahman.my sekarang. Saya ulang, www.baiturrahman.my. Kita lupa bahawa apabila tiba saat Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya. Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah balik, kata Allah. Baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau reda balik, lagi diredai. Siapa yang reda? Kita balik. Siapa yang meredai kita? Allah yang menanti. Kota Kinabalu 93.9 FM.
yang masih diberi, moga kita tak akan menyesal. Masa usia kita jangan disia